Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut tentang kajian kami, iaitu rahsia pemakanan halal dan haram mengikut perspektif Islam, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya dengan terlebih dahulu. Muhammad Akil Irfan bin Khairil Anwar, Muhammad Akil Syakirin bin Muhammad Usop, Muhammad Izul Haziq bin Rahim, Nur Arman Adli bin Halib, Muhammad Khairil bin Rosyafuddin, dan Muhammad Adib bin Rosnizam. Abstrak. Isu makanan halal merupakan salah satu fenomena yang sering menjadi kebimbangan untuk masyarakat Muslim di Malaysia pada masa kini. Makanan yang halal lagi bersih merupakan satu tuntutan agama untuk memastikan tidak timbulnya sebarang keraguan dan menjamin kesejahteraan hidup seluruh masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk membincangkan lebih mendalam mengenai konsep makanan halal serta menguraikan makna dan unsur terkandung dalam konsep halal menurut perspektif Islam yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Muslim di Malaysia. Objektif 1. Konsep halal menurut Islam. Konsep halal dari sudut syariah perlu difahami dengan menyeluruh kerana halal bukan sekadar bermaksud produk yang boleh dimakan dari hukum syarak tetapi juga meliputi maksud baik iaitu thayyib, berarti bersih, suci, selamat dan juga berkualiti. Berikut merupakan contoh-contoh konsep halal menurut Islam. Yang pertama, sumber makanan mestilah dijamin bersih serta suci dari najis. Sumber daging haiwan yang dimakan telah disembelih mengikut Islam bagi mengelakkan berlakunya masalah dan memudaratkan kesihatan. Yang kedua pula, tempat penyediaan perlu dititik beratkan. Ini kerana tempat penyediaan mestilah sentiasa dibersihkan supaya tidak kotor dan terurus dengan baik, mengelakkan berlakunya keracunan makanan sehingga boleh menyebabkan kematian. Yang ketiga pula, daging dari haiwan yang dibenarkan di dalam Islam. Daging lembu, kerbau, kambing merupakan antara contoh binatang yang dibenarkan menurut Islam kerana daging-daging tersebut memiliki khasiat dan protein sesuai oleh tubuh badan. Daripada surah Al-Baqarah ayat 172 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik, yang halal, yang kami telah berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadat kepadanya. Next, saya serahkan kepada kawan saya. Sekarang saya akan menerangkan tentang sumber makanan halal. Makanan halal dapat ditemukan dari pelbagai jenis sumber. Antaranya ialah haiwan. Makanan yang halal dapat diperoleh daripada daging haiwan yang dibenarkan dalam Islam dan disembelih mengikut syariat Islam. Pelbagai spesies haiwan diciptakan oleh Allah SWT di atas muka bumi ini dapat dijadikan sebagai sumber makanan hamba-Nya. Sungguh pun begitu, terdapat beberapa haiwan yang dilarang untuk dimakan oleh umat Islam. Antaranya haiwan berbisa, bertaring dan dua alam. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan setiap jenis burung yang mempunyai kuku untuk mencekam. Hadis riwayat Muslim. Seterusnya, kita ada produk pertanian. Makanan yang halal juga dapat diperoleh daripada hasil bercucuk tanam. Antara produk yang dapat diperoleh daripada hasil penanaman ialah sayur-sayuran, buah-buahan dan beras. Daripada bahan-bahan ini, pelbagai makanan dapat diinovasikan sebagai makanan halal yang lain seperti roti daripada gandum. Namun, perlu dipastikan bahawa bahan-bahan kimia yang dikonsumsi mematuhi segala garis panduan makanan halal dalam Islam. Dan dialah yang menurunkan hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu segala jenis tumbuh-tumbuhan. Kemudian kami keluarkan daripadanya tanaman yang menghijau. Kami keluarkan pula dari tanaman itu butir-butir yang bergugus dari pohon-pohon tamar dan mayang-mayangan, tandan-tandan buah yang mudah dicapai dan dipetik, dan kebun-kebun dari anggur dan zaitun serta delima yang bersamaan dan yang tidak bersamaan. Perhatikanlah kamu pada buahnya apabila ia berubah dan ketika masaknya. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda bagi orang-orang. Surah Al-An'am ayat 99. Yang ketiga, produk penusu. Seperti dibahaskan dalam isi pertama, daging lembu dibolehkan untuk dimakan dalam Islam, begitu juga susu yang diperoleh daripada lembu. Daripada susu lembu ini, berbagai produk makanan lain juga dapat dibuat. Sebagai contoh, susu, keju dan mentega. Selain halal, produk penusu ini juga mengandungi zat dan khasiat yang tinggi. Baginda Rasulullah juga sering mengamalkan meminum susu sebagai minuman beliau. Seperti firman Allah SWT di bawah, bermaksud, dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak itu, kamu peroleh pelajaran yang mendatangkan iktibar. Kami beri minuman kepada kamu daripada apa yang terhasil dari dalam perutnya.
yang lahir daripada antara hampas makanan dan darah, iaitu susu yang bersih yang mudah diminum, lagi sedap rasanya bagi orang-orang yang meminumnya. Surah Al-An'am ayat 66. Okey, kita pergi ke slide yang seterusnya iaitu objektif 3. Untuk prinsip pertama, semua binatang dianggap elok oleh Arab semasa senang dan pada zaman Rasulullah SAW adalah halal. Berdasarkan prinsip tersebut, di antara binatang yang halal ialah semua jenis ikan dalam laut walau apa namanya binatang tersebut dianggap elok oleh orang Arab. Yang kedua pula ialah binatang ternakan seperti unta, lembu dan biri-biri. Untuk prinsip yang kedua, semua binatang yang mempunyai taring yang kuat dalam tujuan untuk menangkap mangsa adalah haram. Berdasarkan prinsip ini, binatang tersebut seperti anjing, babi, beruang, kucing dan binatang lain yang sama sifatnya, manakala burung yang haram dimakan seperti helang kerana mempunyai kuku yang kuat dan mampu mencederakan mangsa. Untuk prinsip yang terakhir sekali, semua jenis binatang yang sunat dibunuh adalah haram untuk dimakan. Berdasarkan prinsip ini, binatang tersebut boleh mudaratkan kita seperti tikus, lipas, kalajengking, ular dan semua binatang yang mudaratkan jika dimakan. Mari kita pergi ke slide seterusnya. Kalau kita lihat ada petikan mengenai surah Al-An'am ayat 145 yang bermaksud, katakanlah tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang hendak memakannya, kecuali kalau makan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Kerana sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Okey, kalau kita dapat lihat melalui petikan maksud ayat ini, ia menitik beratkan bahawa darah yang mengalir atau daging babi itu adalah kotor dan ia boleh mendatangkan mudarat kepada orang yang memakannya. Oleh itu, kita sebagai umat Islam mestilah menyembelih binatang yang kita hendak makan supaya darah yang dikelar di leher itu dapat mengalir dan tidak menyiksa binatang, dan daging yang kita makan itu adalah segar dan berkhasiat. Oleh itu, saya akan serahkan slide seterusnya kepada kawan saya yang akan menerangkan objektif yang keempat. Objektif 4. Memahami pengaruh makanan halal terhadap pembinaan sasiah individu Muslim. Dapat memberikan ketenteraman jiwa dalam setiap Muslim. Jiwa mereka menjadi lebih tenteram dan hati mereka akan lebih suci. Mereka lebih mudah untuk menerima sebarang kebenaran dan dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mereka akan lebih sering melakukan kebaikan yang dituntut serta meninggalkan segala larangan yang diperintah. Oleh itu, pengambilan makanan halal berpengaruh dalam setiap umat manusia menjadi hamba yang lebih balak, mulia dan budiman. Seterusnya, dapat membersihkan hati dan menjaga lidah daripada menyebut perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat. Makanan yang dimakan akan menjadi darah daging, membentuk kepribadian seseorang tersebut sama ada menjadi lebih baik atau sebaliknya. Makanan halal membentuk kepribadian yang lahir elok dari zahir dan batin. Oleh itu, hati mereka akan lebih bersih dan percakapan yang disampaikan juga baik serta mendatangkan faedah kepada orang lain. Ketiga, dapat memupuk semangat juang yang tinggi dalam memperjuangkan kebenaran agama Islam. Makanan halal adalah satu tuntutan dalam agama Islam yang amat perlu dituruti. Umat Islam yang berjaya melaksanakan tuntutan ini, mereka dianggap telah berjuang menegakkan agama Allah. Oleh itu, mereka yang berusaha makan makanan halal sama seperti mereka yang berjihad di jalan Allah. Sekian. Rumusan. Rahsia amalan pemakanan halal dan haram dalam Islam adalah mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Halal merujuk kepada makanan yang dibenarkan dan diberkati, manakala yang haram merujuk kepada yang dilarang dan diharamkan. Ia adalah satu konsep yang merangkumi kerohanian, kebersihan, kesihatan, keadilan dan penghormatan terhadap ciptaan Tuhan. Dengan berpegang kepada halal dan menjauhi yang haram, umat Islam bertujuan untuk melakukan ibadah, menjaga kebersihan, menggalakkan keseimbangan dan keadilan, mengutamakan kesihatan dan menghormati semua alam semula jadi.